بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang berdoa yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kamu dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung semula bacaan tafsir Nurul Ihsan penggal yang pertama setelah kita berhenti PKP hari itu, bulan 3 lah last kali. Ini kuliah pertama saya di sini selepas PKP, walaupun tuan-tuan mula awal lagi, cuma tak berkesempatan untuk datang. Inilah kali pertama saya datang selepas PKP. Kita masih dalam PKPP lagi. Last hari itu berkenaan dengan peristiwa tahwilul qiblah, peristiwa peralihan kiblat. Pada malam ini, sambungan daripada peristiwa itu, Allah Ta'ala sebut, kama arsalna fikum rasulan minkum, seperti barang yang kami jadi, seperti barang yang kami jadi pesuruhnya kepada kamu itu, Rasul daripada bangsa kamu, hai Arab, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni Allah Ta'ala mula dengan kama. Kama ni kalau orang mengaji kaedah, wal kafu litashbih, wal kaf litashbih. Kaf ni salah satu daripada guna dia adalah untuk tashbih. Tashbih ni maknanya banding, sebab tu dia terjemah banding. Kama arsalna, seperti ataupun banding. Perkataan seperti ni dia tak mari secara tiba-tiba ataupun tengah-tengah ayat. Dia mesti ada muallaq dia. Dia mesti ada tempat dia kait mana. Macam tuan-tuan duk baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba mari dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu terjemahan kita. Tiba-tiba mari perkataan dengan. Dengan ni dia tak duduk di awal ayat. Dia mesti duduk di tengah. Maknanya ada perkataan lain yang disebut di awal sebelum mari perkataan dengan. Tiba-tiba basmalah ni mula dengan perkataan dengan. Sebab tu ulama kata bos itu ada muallaq dia, tempat bergantung. Bergantung dengan apa? Ulama hurai apa benda yang ada sebelum daripada tu tapi dihadzaf, yakni dibuang supaya dia jadi umum.
Maknanya dengan nama Allah, letaklah di depan tu apa saja perbuatan mesti dengan Allah. Saya makan dengan nama Allah, saya minum dengan nama Allah, saya berjalan dengan nama Allah, saya nak tidur dengan nama Allah, saya nak buat apa pun dengan nama Allah. Dengan nama ni terjemahan pada ayat lah, dengan Allah Ta'ala lah, dengan dia lah, dengan Allah Ta'ala. Begitulah juga ba ni samalah juga dengan kaf ni. Jadi ulama sebut kama arsalna, kaf ni litashbih, seperti ataupun banding. Maka ada qaul yang mengatakan bahawa ayat kama ni kait dengan yang bawah tu, fadhkuruni azkurkum. Ada yang kata daripada situ baru masuk kama, dari sudut terjemahan dia lah, supaya kama tu tak nampak tergantung. Ada juga yang kata daripada wali utimma ni'mati alaikum. Maka marilah kataan kama, maknanya bersambung dengan makna ayat di atas. Boleh juga, dua-dua boleh. Baik, kita ambil yang dekat yang atas tu lah, yang dekat sekali untuk mudah kita faham. Baik, sebagaimana saya sebut tadi, ayat sebelum daripada ni kita berhenti hari itu berkenaan dengan tahwilul qiblah. Allah Ta'ala mengarahkan Nabi berpaling daripada Baitul Maqdis menghadap kepada Kaabah semula. Atas lagi. Bukan di kamar. Okey, baik. Atas lagi tuan-tuan. Tapi start dah ni, atas tu tuan-tuan baca sendiri je dah. Kau macam mana? Rekod masalahnya. Atas lagi tuan-tuan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, situ. Kalau kitab saya ni baris keempat daripada atas. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maknanya jauh lagi dengan kamar tu. Dan di mana tempat engkau keluar musafir ya Muhammad, maka hadap olehmu akan muka engkau pada sembahyang akan pihak Masjidil Haram. Ini cerita tentang tahwilul qiblah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana tempat ada kamu hai muslimi, maka hadap oleh kamu muslimi. Tadi yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua ni cerita tentang umat dia pula, arahan yang sama. Hadap oleh kamu hai muslimin akan muka kamu pada sembahyang itu akan pihaknya nyapa nya Masjidil Haram. Kenapa? Li alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Itu tujuan dia. Sebab orang Yahudi duk provok. Kata Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad bin Abdullah ni katanya duduk bawa risalah yang sambung dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni nabi yang menghadap ke arah Kaabah, tiba-tiba dia menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tu Yahudi duk provok gitu. Jadi Allah Ta'ala perintah balik semula ke arah Kaabah ni, satunya li alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Li alla ni dipanggil illah, sebab nak beritahu supaya tiada ada bagi manusia Yahudi dan kafir musyrikin, yakni kafir Mekah, atas kamu hujjah, perbantahan pada berpaling kepada lainnya, iaitu Baitul Maqdis. Daripada kata Yahudi, Muhammad ingkar agama kami, ikut kiblat kami, dan kata musyriki, Muhammad dakwa agama Ibrahim dan menyalahi kiblatnya. Ni dua-dua
Kalau nak suruh puas hati dua-dua sampai bila pun tak akan selesai. Jadi Allah Taala perintah supaya Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis mula, ke arah Baitullahil Haram, menghadap kepada Kaabah semula. Illal ladzina zalamu minhum, melainkan segala mereka yang zalim daripada mereka itu dengan inat. Inat ni satu perbuatan menyalahi kebenaran dalam keadaan tahu sesuatu tu benar. Tu dipanggil inat. Orang musyrik, orang kafir Quraisy dalam keadaan dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi itu benar. Dia menyaksikan bagaimana Muhammad bin Abdullah ni membesar dalam keadaan tak pernah menipu. Tapi bila Muhammad ni menyatakan risalah, dakwah, ajak kepada agama Allah Ta'ala, dialah juga yang mengatakan Muhammad ni kahin, Muhammad ni majnun, Muhammad ni kadzib, Muhammad ni itu, ini dan sebagainya. Dia juga yang kata. Itu maknanya orang kafir Quraisy duduk dalam keadaan tahu apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad tu adalah ajaran agama yang betul, yang benar. Tapi mereka tak beriman juga, tak nak juga terima kebenaran. Yang ni dipanggil inadun, dipanggil mukhalafatul haqqi ma'a ma'rifati annahu al-haq. Itu dipanggil inad. Menyalahi kebenaran dalam keadaan tahu bahawa itu adalah sesuatu yang benar. Kita kadang-kadang ada gitu. Kita kadang-kadang tengah marah pada anak, pada bini, macam-macam perkataan keluar. Tapi rupa-rupanya apa yang anak kita sebut, yang anak kita bagi tahu, bini bagi tahu betul. Tapi masa tu takkan nak mengaku betul, malu kita. Sebab tengah marah pada masa tu. Jadi nak betul juga hak kita. Tu masa tu dia panggil ada perangai ni, perangai sombong ni, perangai inat. Walaupun kita tahu betul, tak minta maaf lalu tu, sudah juga marah situ, lepas tu tunggu sejuk dulu. Nak minta maaf ke tak? Nak minta maaf ke tidak? Tak juga akhirnya. Sebab apa? Malu. Aku suami, aku ayah nak minta maaf. Biar gitu. Dalam keadaan orang duk nampak yang kita ni salah, yang kita ni tak betul, dan kita sendiri pun tahu bahawa kita tu tak betul. Duduk juga dalam keadaan tak betul tu dia panggil inat, dia panggil. Baik. Maka bahawasanya mereka itu berkata tiada berpaling ia kepada Kaabah itu melainkan kerana cenderung kepada agama bapanya. Fala takhshawhum, maka jangan kamu takut akan mereka itu, wakhshawni, dan takut oleh kamu akan daku dengan junjung suruhanku. Waliutimma ni'mati alaikum, dan supaya aku hendak sempurna akan segala nikmatku atas kamu Muhammad, dengan hidayah kepada segala tanda-tanda agama Islam, wala'allakum tahtadun, dan mudah-mudahan kamu dapat hidayah kamu kepada yang hak jalan agama Islam. Baik, itu saya baca sepintas lalu tuan-tuan. Sambungannya ialah sebagaimana Allah Ta'ala buat semua ni. Satu, Allah Ta'ala nak mematahkan hujah orang kafir dengan orang Yahudi. Satu, kenaan dengan kiblat ni. Yang kedua, Allah Ta'ala nak menyempurnakan kiblat, nak menyempurnakan nikmat ni. Wali utim nikmati ni dipanggil illah yang kedua. Sadi illah yang pertama, li'alla yakuna linnasi alaikum hujjah, supaya mereka ni tak ada hujah lagi dah. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala nak menyempurnakan nikmat kepada kamu. Maka begitulah juga, kama arsalna fikum rasulan minkum. Gitu. Begitulah juga, yakni seperti barang yang kami jadi, yakni kami menjadi. Itu. Seperti, yakni banding. Seperti barang yang kami jadi, yakni menjadi, pesuruhnya pesuruh je. Buangnya. Barang yang kami menjadi pesuruh kepada kamu itu Rasul daripada bangsa kamu, hai Arab. Kamu kan baca hiya kan? Hai Arab, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitulah juga sebagaimana Allah Ta'ala nak menyempurnakan nikmat dia atas kamu ni, Allah Ta'ala hantar seorang Rasul daripada bangsa kamu. Gitu kena faham ayat dia. Bangsa apa? Bangsa Arab. Bangsa Arab ni istimewa banding dengan bangsa-bangsa yang lain. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata ahibbul Arab. Kasihilah orang Arab, cintailah orang Arab li thalath, kerana 3 perkara. Satu, Nabi kata li'anni Arabi. Satunya Nabi kata aku ni adalah orang yang berbangsa Arab. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Sebenarnya Nabi kata wa kalamallah Arabi. Begitu juga dengan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab. Dan last sekali Nabi kata kalam ahlil jannah Arabi. Bahasa ahli syurga juga Arabi, cakap Arab. Jadi kasihi orang Arab ni kerana 3 perkara. Yang tak elok pun ada juga, tapi jangan pukul rata lah. Jangan pukul semua orang Arab. Tak, bukan semua orang Arab tak baik. Yang baik ramai berbanding dengan yang tak baik. Supaya kita Melayu lah, bukan semua Melayu baik, ada juga yang tak baik. Mana-mana bangsa pun ada yang tak baik, ada yang baik. Jadi jangan benci Arab secara keseluruhannya. Sebab Nabi orang Arab, Quran dalam bahasa Arab, Nabi kata dalam syurga nanti pun kita bercakap dengan bahasa Arab. Baik. Jadi Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala daripada bangsa kamu, iaitu bangsa Arab. Datangnya Rasulullah ni yatlu alaikum ayatina, membaca ia Rasul atas kamu, atas Arab tu ataupun atas ummah, boleh dua-dua. Nak letak kamu situ Arab pun boleh, nak letak situ kamu tu dengan makna umat pun boleh juga. Yatlu alaikum ayatina, membaca ia Rasul atas kamu, yakni Arab atau ummah, akan segala ayat kami, iaitu Quran. Satu, kerja Nabi ialah mari tolong baca Quran. Baca saja-saja, baca gitu. Yang kedua, wa yuzakkikum, dan mensuci ia Rasul akan kamu Arab atau ummah daripada apa? Daripada syirik dan maksiat. Syirik bukan baca syarik. Patutnya hijau syirik ni shin rokaf. Daripada syirik dan maksiat dengan taubat dan Islam. Ni saat apa? Saat Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi dan Rasul. Pada masa tu berhala cukup banyak. Di dalam Masjidil Haram tu, sekeliling Kaabah tu banyak berhala, beratus-ratus berhala ada. Dia sejarahnya daripada seorang yang bernama Amrin bin Luhai Al-Khuza'i. Ni orang yang pertama membawa berhala masuk ke bumi Mekah. Amrin bin Luhai Al-Khuza'i, orang pertama yang bawa berhala masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Dia ni duk buat bisnes. Jadi dia duk merantau. Dia pergi ke Syam, dia tengok orang Syam duduk menyembah berhala. Jadi dia pun rasa berkenan nak bawa balik juga. Jadi dia bawa balik lah berhala tu. Maka dialah orang yang mengasas penyembahan berhala ni. Maknanya dialah orang yang mengubah agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ni Amrin bin Luhai Al-Khuza'i. Nabi kata Ra'aitu Amrin bin Luhai. Nabi kata aku tengok Amrin bin Luhai ni yajurru qasabahu finnar. Nabi kata dia sedang menarik usus-ususnya di dalam neraka. Tuan-tuan bayangkanlah, dia orang mula-mula yang memperkenalkan penyembahan berhala di bumi Mekah. Lepas tu mari pula seorang, tuan-tuan bayang, orang pakat duk ikut dia. Dialah orang yang menyumbang dosa tu. Orang yang menyumbang dosa tersebut. Jadi walaupun dia duk mati dah, selagi mana ada orang duk sembah berhala, sebab tu dia duk boleh sahang situ.
Siapa dosa pada dia? Tu yang Nabi kata, aku tengok dia ni duduk tarik usus terburai. Duduk tarik dalam neraka, berjalan pusing dalam neraka, meraung, mekik dan sebagainya lah. Dalam neraka tu. Sebab tu kita jangan memperkenalkan sesuatu yang tak baik sehingga orang ikut kita buat benda yang tak baik tu. Ajar orang buat baik, biar orang boleh ikut kita. Siapa buat benda ni? Ni Tok Imam buat ni. Tok Imam Masjid Jami'iyah ni, Jami' Ihsan. Jami' Ihsan buat ni. Maka orang pun pakat ikut belakang. Nak buat apa? Nak buat sambutan awal Muharram. Kita nak buka tabung sikit ni. Imam kata, kita nak buka tabung untuk program awal Muharram kita, nak panggil penceramah, nak buat makan sikit, jamuan dan sebagainya. Jadi kita perlu kepada sedikit sumbangan. Maka saya mulakan dengan diri saya. Imam pun hola RM100. Orang pun tengok imam hola RM100, orang lain pun pakat hola belakang. Imam boleh pahala setiap orang yang follow dia. Tapi kalau imam hola 10 sen, tak ada apa. Sebab tu imam hola banyak sikit. Sebab dia ni orang yang muqtadan bih, orang yang diikuti. Kita dalam rumah tangga, orang yang muqtadan bih. Ni berapa mata duk tengok kita ni. Tengok berapa orang anak ada duk bawah kita. Kalau 10 orang anak, tak kalilah dengan 20 mata duk tengok kita. Kita duk buat apa? Ngaji pun tidak, semayang pun lewat, apa benda pun kita yang berkait dengan agama tak jadilah kau. Anak duk tengok, 20 mata duk belajar dengan kita. Ayah semayang lambat, kadang-kadang terlepas semayang. Ayah puasa pun dalam keadaan puasa pun duk buat benda yang membatalkan pahala puasa juga. Ayah duduk cakap benda-benda yang tak baik, dengan mak cakap benda-benda keji juga, dengan kawan-kawan dia benda-benda yang carut ada juga. Anak duk tengok 10 orang, 20 mata duk tengok. Dia duk ikut. Mati dah kita, budak ni duk ikut lagi kita. Ni siapa ni? Macam saya sebut kisah anak-anak Nabi Adam alaihissalam tu, dia yang memperkenalkan jenayah bunuh. Selagi mana duk ada kes jenayah bunuh atas muka dunia ni, boleh saham pada dia. Sebab tu ajar manusia benda baik. Tu Nabi orang yang paling besar sekali pahala, paling banyak sekali pahala. Sebab dia duk ajar benda baik belaka. Mana ada Nabi ajar benda tak baik pada kita? Tak ada, satu pun tak ada benda tak baik Nabi ajar pada kita. Semua benda baik. Maknanya setiap benda baik yang kita buat terbit daripada mulut Nabi mula-mula sekali. Bukan di mulut saja, di perbuatan dia ada. Nabi duk terima saham hasil daripada perbuatan umat kerana follow dia. Tu utum mengajar. Sebab tu suruh tadah kitab. Lepas ni nak balik mengajar rumah. Gitu. Lepas tu suruh tulis. Tulis. Lepas tu boleh balik buka di rumah. Saya tak payah mari dah sini. Tuan-tuan pula balik baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dengar ya. Ayah nak mengajar. Gitu sepatutnya. Kita ni tolong ambil tugas. Agamawan ni tolong ambil tugas tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tak mengajar pada anak-anak bini. Jadi kita tolong ambil tugas. Kalau tuan-tuan semua boleh mengajar pada anak bini, tak payah agamawan mengajar dah. Gitu ibarat dia. Baik. Lepas tu Quran ni nak mengaji apa? Boleh belaka. Nak mengaji ilmu akidah melalui jalan Quran. Tak ada masalah babak yang sebut dah. Kalau kita tak nak pakailah katakanlah sifat 20, nak mengaji cara Quran, boleh juga dia kata mengaji dia. Yang penting jangan jadi fahaman yang tak betul dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah je. Kalau kita boleh sapa melalui jalan Quran, akidah yang murni, yang tuling sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, melalui jalan kita baca Quran, tengok tafsir. Gilah dia kata melalui jalan tu pun. Tapi kalau kita berasa tak boleh melalui jalan tafsir ni, maknanya kena pergi melalui ilmu yang disusun oleh ulama. Tu manhaj ataupun kaedah yang dibuat oleh ulama nak suruh kita mudah. Tu saja. Kalau kita berasa tak nak pakailah formula ataupun manhaj yang dibuat oleh ulama, nak pakai Quran dan hadis, sila, tak ada masalah. Cuma betul ke kita ni orang yang cukup alat nak faham Quran dengan hadis? Kalau kita berasa kita orang tak cukup alat, ambil lah yang ulama susun siap-siap dah. Nak tengok fiqh, buka kitab fiqh. Nak tengok akidah, buka kitab akidah.
Semua benda tu tak ada lah kau zaman Rasulullah. Hatta ilmu nahwu tak ada zaman Rasulullah. Quran yang turun hanya ada rumah, dia titik, tak ada baris pun tak ada. Titik tak ada, baris pun tak ada, ada rumah je, geligi apa, ada rumah 1 2 3. Rumah apa pun tak tahu. Titik tak ada, baris pun tak ada. Mari kita hari ni berasa pandai kita daripada apa? Daripada ulama yang tolong bubuh titik, yang tolong bubuh baris pada kita. Lepas tu banyaklah benda-benda yang apa yang dibahaskan oleh ulama. Perbezaan-perbezaan yang ada di kalangan ulama tu semua. Cuma kadang-kadang cara pendekatan kita bercerita, kadang-kadang kita bercerita tak betul. Baik. Mana tadi? Wa yu'allimukumul kitab wa yuzakkikum. Jadi orang yang pertama membawa syirik ataupun penyembahan berhala ke Mekah ialah Amrin bin Luhai al-Khuzai. Baik. Dan mensuci ia Rasul. Ini di antara tugas Rasul. Satu tadi dia kata tolong baca Quran, dan mensuci ia Rasul akan kamu daripada syirik dan maksiat. Dengan cara macam mana? Dengan cara taubah. Taubah ni apa? Taubah ni maknanya kembali. Taubah ni maknanya dia kembali. Ay taba ay raja'a. Maknanya bertaubat ni maknanya kembali. Setelah kita jauh tersesat, kena patah balik. Jauh dah kita tersasar daripada jalan yang sebenar, patah balik semula ke pangkal jalan. Itu dipanggil taubah. Dan Islam, kembali kepada Islam. Setelah dulu duduk dalam keadaan syirik, kembali kepada Islam. Tinggal syirik, ambil Islam. Duduk dalam maksiat, tinggal maksiat, taubat pada Allah Ta'ala. Kemudian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, dan mengajar ia Rasul tu akan kamu akan kitab Al-Quran dan hikmah. Hikmah ni ada ulama kata sunnah, ada ulama kata fiqh. Fiqh ni maknanya mengajar faham, mengajar supaya faham. Barang yang ada padanya pada Quran daripada bayan dipanggil, daripada segala hukum-hukum. Itu hijau Nabi. Satu, tolong baca Quran. Yang kedua, menyucikan, yakni mengajak manusia, andai dia duduk dalam maksiat, suruh taubat. Andai dia masih duduk dalam syirik, suruh dia kembali kepada Islam. Tinggalkan kesyirikan tersebut. Kemudian selepas daripada tu, ajar kitab, bagi dia faham kandungan Al-Quran melalui hadis-hadis Nabi. So Quran tu dihurai oleh hadis-hadis Rasulullah. Quran dan hadis banyak-banyak tu, semua tu ulama pula tolong himpun, tolong hurai pada kita. Nak faham macam mana yang ni, nak faham macam mana yang ni. Ada hadis yang perbezaan pada ulama hanya pada baris je. Hanya pada baris saja. Pun dah jadi berbeza di antara mazhab-mazhab. Siapa tahu erti apa cara nak baca kalau tidak ulama-ulama yang tinggal cara baca tersebut. So kita ambil daripada ulama yang telah meninggalkan dalam bentuk manhaj dan kaedah tu lebih senang berbanding dengan kita kita nak pergi melalui ilmu hadis ataupun Quran semata-mata. Sehari dua ni ada dalam grup dalam grup asatizah KL Selangor. Saya duduk dalam tu, ada orang masuk duduk dalam tu, duduk bergaduh juga isu ada agamawan juga boleh jadilah. Selalu duduk up dalam tu video Al-Fadhil Tuan Guru Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, orang figure lah di Malaysia ni. Figure Tuan Guru Haji Abdul Rahman tu pengasas pada Pondok Lubuk, Pondok Sungai Durian di Kuala Kerai. Anak dia Dr. Abdul Basit. Cuma pendekatan yang digunakan oleh Dr. Abdul Basit tak sama dengan pendekatan ayahanda dia. Tak sama. Jadi orang duk kata Dr. Abdul Basit ni berfahaman Wahabi lah.
Jadi dalam grup tu orang tak sukalah dimasukkan dalam grup asatizah KS Selangor, tapi ada yang duk bubuh, duk bergaduh dalam tu. Bergaduh sapan leh. Kita jangan terlalu syadid dalam masalah Wahabi ni, supaya kita tak jadi kerah sangat. Kita bagi Wahabi ni pada dua. Satu Wahabi usul, satu Wahabi furu'. Yang ni yang saya pegang ni tuan-tuan. Yang saya pegang supaya tak terlalu syadid menghukum orang. Ada orang yang fahaman Wahabi ni bukan mazhab, dia adalah fahaman. Ada yang berfahaman Wahabi pada masalah usul, masalah yang berkait dengan akidah. Berkait dengan akidah ni maknanya ayat yang mutasyabihat difaham sebagai ayat yang muhkamat, ayat yang majaz difaham dengan ayat yang hakikat. Itu secara mudah saya nak beritahu pada tuan-tuan, entah faham ke tidak pun tak tahu juga. Cuma kalau yang usul, yang tu yang perlu kita bimbing, bukannya perlu kita hentam. Bila kita tengok dia ni bawa fahaman Wahabi usuli, dari sudut usul fahaman tersebut, maka kerja kita lah Allah Ta'ala nak beri pahala pada kita untuk ajak dia supaya berfahaman sebagaimana kita faham. Kalau kita duk hentam, tak selesai. Kita hentam sini, dia sana tak dengar pun. Kita duk kata dia tak cerdik, dia bodoh, dalam ni dia tak dengar pun. Gilah bertemu. Kalau berasa kita ada ilmu lebih, fahaman kita pun lebih murni berbanding dengan fahaman dia, gilah bertemu dengan dia, cari dia. Itu cara yang paling baik sekali. Ni duk hentam sini, kita sini bergaduh, dia tak bergaduh, tak tahu apa pun. Tu kalau dia usuli. Kalau dia furu'i, soal Wahabi dari sudut furu', maknanya dia nak pakai hadis je. Yang mana yang hadis kata begini, maka aku terima ini sebagai sebagai amalan dari sudut fiqhnya. Yang ni silap dia ialah pada manhaj pendekatan penyampaian je. Apa yang disebut oleh mereka, hadis ni kata gini, yang ni hadis ni kurang sahih, hadis ni hadis hasan, ataupun hadis ni hadis yang dhaif, maka kita tak nak, kita nak hadis yang sahih ni. So hadis yang sahih Nabi sebut gini. Yang tu pendekatan cara dia bercerita. Semua tu ada dalam pendapat mazhab. Ada dalam pendapat mazhab kita, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Semua tu ada dalam pendapat-pendapat tu dah. Cuma mereka ni bila dia orang bercerita, dia orang selalu sandar kepada hadis. Dia tak sandar kepada ni qaul dalam mazhab Syafi'i, ini qaul dalam mazhab Maliki, ini qaul dalam Hanafi, ini qaul dalam Hambali. Tu je dia tak cerita. Dia ambil ni hadis kata begini, maka kita kena beginilah. Hadis kata tak batal bersentuh laki perempuan, saya cerita dah itu. Hadis kata tak batal, hadis sahih Sayyidina Aisyah raba cari Nabi pada waktu malam, tersentuh kaki Nabi tengah sembahyang. Nabi tak membatalkan solat dia, hadis sahih. Nabi tengah-tengah nak sujud tak muat, sebab apa? Bilik ruang sempit. Nabi pun tolak Aisyah, kaki Aisyah. Maknanya Nabi menolak kaki Aisyah tengah solat, Nabi tak memberhentikan solat. Hadis sahih. Maka bagi mereka tak batal bersentuh laki perempuan, maka mereka pun ajak orang kepada fahaman tersebut. Apa yang mereka sebut tu ada dalam mazhab. Cuma cara mereka bercerita tak beritahu. Ni mazhab ni kata gini. Mazhab Maliki, apa yang dibuat oleh Nabi tu sentuh tanpa syahwat, tak batal. Ada dalam Maliki. Adapun Syafi'i, adapun mazhab kita Syafi'i, ada lagi ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut aula mastumun nisa. La masa tu difaham oleh al-Imam Syafi'i dengan mana sentuh. Mazhab lain pula mengatakan la masa tu bukan sentuh, la masa tu dengan makna jima'. Selagi mana engkau tak menjima' isteri, engkau sentuh macam mana pun tak batal, syahwat tak syahwat pun. Orang ni dia bercerita, dia tak cerita ni mazhab ni kata begini, mazhab ni kata gini, mazhab ni kata gini. Hadis kata, tu celarulah. Sebab di Malaysia ni orang yang bermazhab Syafi'i. Itu pendekatan je, benda tu ada berlaku dah. Cuma cermat tak cermat cara kita bercerita tu je. Sebab tu dalam soal ni jangan terlalu keras.
Dia kerah tu yang jadi remove orang ni, gaduh orang ni dan sebagainya. Tu saya kurang gemar dan kurang suka. Sebab kita tak diajar untuk bergaduh. Kita tak diajar untuk bergaduh. Kita diajar untuk, walaupun kita berbeza pandangan, tapi kita diajar untuk berkasih sayang. Jadi ayat Quran ni di antara kerja Nabi ialah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajar Rasul itu akan kitab Quran dan hikmah. Hikmah tu ada ulama kata sunnah, ada ulama kata fiqh. Barang yang ada padanya pada Quran, bayan dia daripada segala hukum-hukum, itu diajar oleh Rasulullah. Baik. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajar ia Rasul akan kamu akan barang yang tiada kamu, yakni tiada pernah kamu ketahui daripada pekerjaan dunia akhirat. Sini bukti bahawa Nabi ni adalah Nabi. Dalam keadaan dia ummi, dia boleh cerita sesuatu yang dia tak nampak. Kita pun tak nampak, dia pun tak nampak. Dalam keadaan dia tak boleh membaca, dia duk cerita tentang umat-umat terdahulu. Duk cerita tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim, umat ni, kaum Lut, kaum ni dan sebagainya. Dia boleh cerita belaka. Itu bukti jelas apa yang diceritakan itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Baik. Fadhkuruni adhkurkum, maka sebut. Fadhkuruni, zikir ni satu dengan makna sebut, satu dengan makna ingat. Gitu. Fadhkuruni adhkurkum, maka sebut oleh kamu akan daku dengan sembahyang. Dengan sembahyang tu dipanggil tafsir tu. Ayat Quran siapa ayat, siapa perkataan, kamu akan daku tu je. Maka sebut oleh kamu akan daku. Fadhkuruni tu. Maka sebut oleh kamu akan daku. Itu ayat Quran. Lepas tu, dengan sembahyang dan tasbih dan zikrullah, dengan lidah dan hati dan jawarih, anggota-anggota, tu semua tu tafsir dia panggil. Nak hurai sebut Allah Ta'ala ni ataupun ingat oleh kamu akan Allah Ta'ala ni macam mana. Jadi dengan cara menunaikan sembahyang. Sebab tu dalam Quran sebut aqimis salata li zikri, dirikan oleh kamu akan solat untuk mengingatiku. Dan tasbih dan zikrullah, zikir pula dengan apa? Dengan lidah. Dengan lidah tu dia panggil sebut, dan hati tu dipanggil ingat. Gitu. Di lidah tu sebut, di hati tu ingat. Nak dua-dua. Dan jawarih tu bahasa Arab sebutir dia mari. Apa benda jawarih ni? Anggota. Dia mari. Dia mari atah bayan dipanggil. Dan jawarih, yakni anggota-anggota, nescaya aku sebut akan kamu. Tu adhkurkum. Tu terjemahan kepada adhkurkum. Nescaya aku sebut akan kamu. Pada hadis kursi, dalam satu hadis kursi, Nabi sebut, barang siapa menyebut akan daku pada hatinya, aku sebut akan dia pada hatiku. Dan barang siapa menyebut akan daku pada jamaah, aku sebut akan dia pada jamaah, perhimpunan. Jamaah ni perhimpunan yang terlebih baik daripada perhimpunannya. Ini cara Allah Ta'ala bercakap dalam hadis kursi. Dalam ni sebut fadhkuruni adhkurkum. Allah Ta'ala sebut kita ni dengan apa? Dengan lisan juga kah? Pas ingat tu ingat di mana? Ada hati juga kah? Gitu. Dalam ni kata, dalam hadis kursi kata apa, bila kamu datang kepadaku, kamu ingat padaku dengan hati, aku ingat dengan hati. Dalam hati aku ada hati juga ke Allah Ta'ala. Ni dia panggil, tuan-tuan kena mengaji satu lagi ilmu dalam balaghah dia panggil. Dalam ilmu balaghah ada ilmu ni, tuan-tuan akan bertemu dalam ilmu balaghah ni. Cabang dia ilmu badi'. Ngaji dalam ilmu badi', ada satu tajuk nama dia musyakalah. Musyakalah ni dia mari nak suruh nampak serupa. Sebagaimana awak sayang pada saya sayang pada awak. Gitu dipanggil musyakalah. Sebagaimana engkau ingat pada aku pun ingat pada engkau. Itu dipanggil musyakalah.
Bukan maknanya sebagaimana kita ingat dengan lidah, Allah Ta'ala pun ada lidah. Bukan maknanya kita ingat dalam hati, maknanya Allah Ta'ala pun ada hati. Tak, dia mari tu untuk mudah kita reti, untuk mudah kita faham. Itu dipanggil bab musyakalah. Musyakalah dipanggil. Buku dalam ilmu badin adalah musyakalah ni. Baik, hadis kursi kata apa? Barang siapa menyebut akan aku pada hatinya, aku sebut akan dia pada hatiku. Pada hati aku ni maksud dia, yang sebenarnya maksud dia yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala melalui hadis kursi ni ialah Allah Ta'ala menyembunyikan pahala orang yang ingat pada Allah Ta'ala ni, dan Allah Ta'ala sendiri yang ambil tugasan untuk bagi pahala kepada orang ni. Sebanyak mana aku nak bagi, terpulang pada akulah. Aku tak serah langsung kepada hamba aku, makhluk-makhluk yang aku tugaskan, yakni malaikat-malaikat, untuk tahu berapa jumlah pahala. Macam tuan-tuan tahulah, satu kebajikan digandakan dengan 10. Adapun zikir, kita ingat pada Allah Ta'ala ni dengan hati ni, ni maksud dia antara yang ulama orang ialah maknanya Allah Ta'ala tak wakilkan pada siapa-siapa pun. Aku sendiri yang akan balas akan ganjari pahala tersebut. Aku sendiri yang akan berikan pahala tu kepada dia. Itu makna ingat pada hatiku. Gitu. Itu dipanggil musyakalah. Banyaklah dalam Quran. Nasullaha fanasiyahum. Nasullah, mereka lupa akan Allah. Fanasiyahum, maka Allah pun lupa pada mereka. Tu kalau kita baca, kita faham secara zahir kan, ada lupa juga Allah Ta'ala. Tak, bukan gitu maksud dia. Maknanya Allah Ta'ala tak akan mempedulikan pada mereka tu. Di akhirat nanti, sebagaimana mereka ni buat tak peduli, lupa ni, bila kita lupa, kita buat tak peduli lah. Macam anak kita, kalau dia ingat dia ada homework, dia akan peduli, dia akan ambil canak, dia akan buat. Tapi bila dia terlupa, dia buat dak lah. Sedap je nonton TV ni, tak ada homework ke? Tak ada kerja rumah ke? Ada, banyak juga. Baru dia pergi ambil. Sebab dia lupa, masa lupa tu dia tak peduli lah. Begitulah ibaratnya, bila seorang hamba ni tak berzikir pada Allah Ta'ala di dunia, tak ingat pada Allah, duduk dalam keadaan dosa, maksiat pada Allah, tak peduli lah tu dia pada Allah Ta'ala. Maka begitulah Allah Ta'ala kata, aku pun tak akan peduli pada orang ni di akhirat nanti. Mau marilah nak minta apa dengan aku pun aku tak peduli lah di akhirat. Sebab di dunia ni aku suruh engkau peduli pada aku, baru aku peduli pada engkau di akhirat nanti. Supaya ibarat seorang mak ayah lah. Mak ayah ada anak, zaman dia ada anak, dia duk kutip buang anak dia. Tapi waktu tua nak minta tolong anak. Kalau anak tu nak balas, boleh sangat lah. Waktu kecil mu tak pernah jaga aku, mu serah pada orang ni, rumah kebajikan, serah pada pak saudara, tolong jaga, bahkan mu buang campur aku di tong sampah. Tiba-tiba tua cari anak, mana anak kita dulu nak suruh tolong, kita susah tua ni. Maknanya kalau dia nak balas, tak nak peduli, boleh. Ya, itulah balasan dia. Tapi ada juga anak-anak yang dibuang ni pun jadi orang yang baik, peduli walaupun mak dia, ayah dia buang dia dulu. Baik. Itu nak sebut contoh. Nasullah fanasiyahum, bab musyakalah. Baik. Last sekali. Mana tadi? Pada jemaah aku sebut akan dikau pada jemaah perhimpunan yang terlebih baik daripada perhimpunannya. Kemudian Allah Ta'ala kata, washkuru li wa la takfurun, dan syukur oleh kamu kepada aku akan nikmatku. Macam mana syukur? Tu dengan tu dipanggil tafsir. Nak bagi tahu, nak hurai macam mana cara nak bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala tu, dengan taat suruhanku wala takfurun, maka tu tukar dengan dan. Sebab waw tu terjemahan dia dan jangan kamu kufur dengan maksiat akan daku. Itu bersyukur. Bersyukur dalam keadaan junjung segala suruhan Allah Ta'ala. Pas suruhan ada zahir, ada batin. Lepas tu larangan Allah Ta'ala ada zahir, ada batin. Maksiat zahir pun ada, maksiat batin pun ada. Taat zahir ada, taat batin ada. Junjung belaka. Gitu. Taat zahir junjung, taat batin junjung. Yang batin apa benda? Mengaji dalam ilmu tasawuf, mengaji dalam ilmu akhlak, ilmu tazkiyatin nafs.
Tu maksiat batin apa benda? Mengaji dalam ilmu tasawuf ada cerita belaka tu. Quran suruh kita tinggal belaka tu, zahir dan juga batin. Ma zahara minha wa ma batan. Apa yang zahir dan apa yang batin. Baik. Habis itu. Sambungan akan datang insya-Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Lepas Allah Taala tutup dengan syukur, dia mari selepas daripada tu kait dengan sabar. Syukur dan sabar ni ibarat malam dan siang. Dia tak pernah berpisah, mesti ada dua-dua dalam hidup kita akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.